Wahai negara yang dinamakan Israel itu belah sana no, di sebelah Palestin, di sebelah barat, yang sepadan dengan Mesir, yang sepadan dengan Mediterranean. Tetapi dia boleh jadikan Baitul Maqdis itu sebagai ibu negara dia. Dia isytiharkan. Padahal undang-undang dunia antarabangsa tidak membenarkan mana negara yang ditawan, yang di-occupied, sama ada melalui peperangan atau apa-apa peristiharan, tidak boleh diambil untuk di-annex atau disambung menjadi teritori kepada negara yang menguasai atau menawannya. Ia hanya sebagai negeri jajahan, occupation saja, al-muhtallah saja, yang maknanya banyak syarat-syaratnya yang mesti akhirnya dipulangkan kepada tuan punya asal. Tapi Israel tidak begitu. Maka bersabit dengan itu, hari ini orang Islam berhadapan dengan masalah nak menziarah Baitul Maqdis. Dalam konteks Malaysia, memang dalam pasport antarabangsa, negara Israel dikecualikan, mana manusia tidak boleh boleh masuk dengan pasport tu mana-mana negara antarabangsa kecuali Israel kan. Dahulunya kecuali Israel dan Cuba, tapi sekarang Cuba tak ada masalah lah. Sejak daripada Perdana Menteri kita yang dulu tu baik dengan Cuba, jadi tak apalah, tinggal dengan Israel. Tetapi hari ini Israel ni dia membenarkan orang nak pergi ke Baitul Maqdis tu untuk masuk, ya, nak semayang atau melawat, dia benarkan dia. Sebab itulah hari ini banyak, tak tahu sebanyak mana, tapi ada lah. Saya tengok elan-elan, boleh kata banyak juga. Mereka yang nak pergi umrah sambil melawat Baitul Maqdis, ditawarkan begitu. Maknanya mereka yang lalu ikut Jordan lah, tak kira lah apa penerbangan, tapi lalu ikut Jordan. Daripada Jordan tu menyeberang ke tebing barat tadi tu. Tapi Israel lah yang menguasai. Kerana itu Israel lah yang memberi kebenaran tu. Saya tak pastilah apa caranya, tapi yang saya dipastikan pada saya, pasport tak ada ditanda apa-apa kan. Mungkin dia bagi surat khas kepada sama ada ejen yang membawa jamaah umrah ni, ataupun cara yang lain. Tapi apapun caranya, tidak boleh masuk ke tebing barat untuk melihat Baitul Maqdis melainkan dengan kebenaran dari pihak rejim Israel yang menakluki Palestin tadi, termasuk tebing barat. Dengan sendiri maknanya bila kita pergi, maknanya kita secara tak langsung mengakuilah kuasa Israel, otoriti Israel, bukan otoriti kerajaan PA atau Palestine Administration kan. Kerana ini bukan dikeluarkan seorang ini oleh umpamanya kerajaan yang di bawah pimpinan Abbas, bukan. Tentera Israel atau polis Israel atau immigration Israel. Oleh kerana itulah maka ulama Azhar, Majlis Ulama Azhar telah memfatwakan masa sekali bahawa selain daripada rakyat asal Palestin adalah haram masuk ke bumi yang dikuasai Israel tadi, walaupun untuk menziarah Baitul Maqdis, untuk sembahyang di situ. Fatwa ini pula sama dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Ittihadul Alami li Ulama al-Muslimin, iaitu Kesatuan Ulama Muslim Sedunia yang dipimpin oleh Dr. Qardawi, juga mengeluarkan fatwa yang sama. Oleh sebab itu, inilah persoalan yang menimbul kontroversi sama ada kita nak pergi ke tidak. Fatwa ulama besar ni, Azhar dan Persatuan Ulama Sedunia. Bapak-bapak ini dalam sedangan antarabangsa membebaskan Baitul Maqdis yang dilangsungkan di Shah Alam selama 2 hari, itu pada 17-18 Rejab yang lepas, yang di 10 hari lalu ya. Hal fatwa ini dibangkitkan, dan memang berbeza pendapat lah antara mereka yang ulama-ulama atau
pemikir Islam yang datang, pemikiran itu dari Arab, sebenarnya datang dari Palestin, datang daripada Mesir, datang daripada Lebanon, datang daripada Iran, datang daripada Qatar, ya, datang daripada Turki. Tapi dapat disimpulkan begini, kalau sesiapa yang pergi ke Baitul Maqdis tu dengan niat hanya lebih kepada melancong atau siahah, nak tengok melancong lah kita kan, maka memang tetap haram. Melanggar, mana haram bila melanggar, berdosa orang. Saya ulangi, orang-orang biasa Islam yang pergi sekadar hanya lebih kepada nak melancong, tengok Baitul Maqdis, tengok masjid tu, memang haram. Tapi kalau niat begitu nak melakukan ibadah, nak salat di situ, mengaji di situ ke, sesuai dengan yang hadis Nabi mengatakan tadi, orang Islam kena ziarah 3 masjid termasuk Baitul Aqsa ni. Kalau dia orang biasa, orang awam, niat dia aku nak pergi untuk ibadah, bukan ziarah, tapi ibadah, maka dia kena tambah pula dalam niat tu, di samping aku nak ibadah ni kerana ini perintah Rasul, aku nak menengok bagaimana kezaliman Zionis yang menakluki rumah suci aku, umat Islam ni, di mana aku nanti akan balik, nanti menghebahkan, kita mesti bangkit menentang. Dia akan sertakan niat macam tu, baru terlepas daripada haram tadi. Adapun orang-orang yang berpengaruh di kalangan umat Islam dalam masyarakat ke politik ke, maka memang mereka adalah haram, kecuali dalam keadaan tertentu darurat kerana untuk berbincang dan sebagainya. Kerana jika orang berpengaruh pergi menziarah Baitul Maqdis itu hanya untuk sembahyang duduk situ, akan menjadi ikutan orang lain kata, tu dia orang ulama besar-besar pun pergi masuk juga. Alasan haram dia tadi kerana bila ini berlaku berterusan, akhirnya orang Islam akan merasa tak ada apa-apa lagi lah. Dia kata Yahudi pegang pun tak ada masalah, kita boleh ramai-ramai pergi sembahyang di masjid itu sebagainya. Maka matilah semangat jihad untuk membebaskan bumi Palestin amnya dan khususnya Al-Masjid Al-Aqsa. Jadi kena masa dah cukup, saya boleh ceritakan itulah. Jadi siapa-siapa yang nak ikut rombongan umrah, nak singgah di Masjid Al-Aqsa, kena ada pasang niat di samping ibadah, aku nak mendedahkan, menyaksikan. Sebab sebenarnya kita boleh pergi sembahyang sana, tapi orang di sana, anak muda umur 30 tahun ke bawah, tak boleh sembahyang di Masjid Al-Aqsa. Diharamkan oleh tentera rejim Israel, dan dikeliling itu dikawal habis-habisan dengan tentera yang cukup, machine gun dan macam-macam alat. Jadi itulah kesimpulannya. InsyaAllah pada masa tak cukup, saya sepatutnya nak menyampaikan juga 20 resolusi persidangan antarabangsa mengenai pembebasan Palestin Aqsa baru ini, tapi insyaAllah mungkin akan datang. Aku lupa dia wassalamualaikum warahmatullahi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Dan hari ini tuan-tuan perempuan juga boleh, yang ini kami bukan untuk Masjid Al-Aqsa, mungkin akan datang kami akan buat juga, sebab kami telah temukan satu sekretariat tetap untuk melaksanakan keputusan-keputusan untuk dihubungkan dengan negeri-negeri Islam yang lain. Hari ini adalah untuk musim cuti sekolah yang akan bermula esok, sehingga 14 akhir bulan Jun. Kami Balai Tasawur Cuti Sekolah menganjurkan usrah terbawi ataupun program mukhayyam, kita makna khemah dakwah lah bermalam. Jadi kami memerlukan sumbangan untuk membiayainya. Jadi hari ini sumbangannya untuk usrah terbawiyah atau mukhayyam ibadah dan dakwah yang akan diadakan pada musim cuti 2 minggu ini, insyaAllah di balai kami di Sampang Semanggur, atau mungkin di tempat yang di luar daripada balai itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.